lihat berkaitan dengan topik ini, iaitu topik iaitu pasaran, dan kita nak lihat hari ini sambungan hari itu. Hari itu kita tengok permintaan kan. So kita dah tahu konsep pasaran dan juga kita dah juga lihat tentang permintaan. Waalaikumsalam Syamir. Okey. Tak apa, tak apa. Okey. Iaitu hari itu kita dah lihat permintaan. Nah, kita quite slow sikit. Kalau ikut buku kita quite slow sikit lah. Kita go through satu-satu dengan begitu perlahan sekali ya. Begitu perlahan sekali. Padahal bukanlah nak perlahan pun, tapi sebenarnya kita nak beri pemahaman tu. Jadi pemahaman tu agak detail, agak terperinci, sebab itu cikgu slow. So cikgu cuba untuk memberi kefahaman kepada kamu. So kalau katakan kamu ada masalah, okey, tak faham ke apa ke, tolong tolong terus bertanya ya. Terus bertanya. Sebelum tu nak tanya, Auni, sejarah form 4 kamu join tak? Macam tak, jarang je kamu join kelas cikgu. Ada ke tak ada? Tak hantar lah kat kelas sejarah. Kamu apa tak hantar apa? Umi dah tak, saya dah tak join kelas sejarah lah. Oh ya ke? Patutlah kamu jarang nampak dekat kelas sejarah. Tak apa, tak apa, tak apa. Okey. Kita nak lihat permintaan. Sekejap ada. Okey, baik. So hari tu kita dah lihat permintaan, okey, iaitu berkaitan dengan permintaan, hukum permintaan, iaitu paling penting kamu ingat, iaitu hukum permintaan ialah berkadar songsang atau negatif. Okey, antara dua item, iaitu antara harga dan juga kuantiti barang diminta. Iaitu kita dah mentionkan pada minggu lepas, beginilah bentuk dia, iaitu mesti ada harga sebelah kiri dan juga mesti ada kuantiti, dan apabila harga naik maka kuantiti turun, dan apabila harga turun kuantiti pun meningkat. So itu berkaitan dengan hukum permintaan, dan ciri-ciri permintaan ialah keinginan dan kemampuan serta kesanggupan pengguna untuk mendapatkan barangan itu. Okey, dan dia juga berkait rapat dengan kuantiti barangan yang dibeli, tingkat harga tertentu dan jangka masa. Baik, itu permintaan secara umumnya. Tetapi yang kita belajar sebelum ini adalah permintaan individu. Bagaimana pula kalau ramai yang minta? Kalau ramai yang minta, itu dipanggil permintaan pasaran, di mana jadual di bawah menunjukkan permintaan sejenis barang dalam pasaran yang terdiri daripada dua orang pengguna. Katakanlah dalam pasaran ini dalam pasar ini ada dua orang aja pembeli. Dua orang aja. Jadi walaupun ianya agak mustahil. Cikgu, takkanlah mustahil dua orang je. Ya, memang mustahil. Tetapi untuk memudahkan pengiraan, kita ambil dua dulu. Dua je. Kan ramai-ramai karang, kan tak terkira pula kita kan. Jadi dia ambil dua dulu. So ada dua orang pengguna dalam pasaran, iaitu Amin dengan Badrul. So Amin dengan Badrul. So kalau harga berbeza, kuantiti barang pun berbeza tau. Sebagai contoh, kalau kita lihat pada harga RM5, Amin nak beli 3 kilo. 3 kilo. Tapi kalau Badrul akan minta 6 kilo. Tapi kalau harga dia semakin meningkat RM10, maka Amin akan minta 2 kilo je lah. Tapi Badrul dia juga akan kurangkan kepada 4 kilo. Dan bila harga naik lagi RM15, maka kuantiti yang diminta oleh Amin adalah 1 kilo dan kuantiti diminta oleh Badrul adalah 2 kilo. Bermakna ini adalah sejajar ataupun sama dengan hukum permintaan, di mana semakin meningkat harga, semakin kuranglah kuantiti diminta. Nampak tak? So dia sama kan? Jadi apa yang kita akan buat, kita lihat kuantiti permintaan pasaran. Okey, kuantiti permintaan pasaran diperoleh apabila jumlahkan kuantiti diminta oleh Amin dengan Badrul tadi. Maknanya campurkan kedua-duanya. Pada harga RM5, kita tahu bahawa bahawa Amin minta RM3. So Badrul minta RM6. Jumlahnya berapa? RM9. Campur macam tu.
Begitu juga harga RM10. So Amin akan kurangkan permintaan dia. Amin minta RM2, 2 kilo je. Tapi Badrul pun minta 4 kilo saja. Jumlahnya 6 kilo. Dan pada harga RM15, Amin kurangkan lagi kepada 1 kilo je. Dan Badrul kurangkan juga kepada 2 kilo. Jadi total adalah 3 kilo. Jadi yang 963 itu dikatakan permintaan pasaran. So bila dah buat permintaan pasaran, kita akan buat satu keluk. Keluk ni senang je nak faham. Okey. Tengok betul-betul keluk dia. Okey. Baik, kita lihat sebelah kiri macam biasa, harga, okey, dan juga yang di bawah tu adalah kuantiti. Baik. Kalau kita lihat di sini, okey, harga RM5, RM10, RM15. Okey. Ini adalah keluk permintaan bagi Amin. Okey, keluk ni adalah untuk Amin sahaja. Okey. So kalau kita lihat betul lah, kalau pada harga RM5 dia akan minta 3 kilo. Pada harga RM10 dia akan minta 2 kilo dan pada harga RM15 dia minta 1 kilo. Yang sebelah kanan ni pula adalah okey, keluk permintaan Badrul. Okey, di mana Badrul punya okey, harga yang sama tetapi kuantiti dia lagi banyaklah. Iaitu pada RM5 dia akan minta 6 kilo. Pada RM10 dia akan minta 4 kilo dan RM15 dia akan minta 2 kilo. Dan sebelah ini adalah, sebelah kanan sekali, ini adalah keluk permintaan pasaran. Di mana keluk ini akan campurkan kedua-duanya sebelah kiri tu, Amin dengan Badrul tu, dan jumlahnya akan diletakkan di sini. So RM5, okey, pada 9 kilo, kemudian RM10, okey, akan jumlah permintaan 6 kilo dan RM15 jumlah permintaan 3 kilo. Jadi, okey, setakat ini keluk individu sebelah kiri tu, kita kata Amin dengan Badrul itu keluk individu, keluk permintaan individu. Yang sebelah kanan tu itu adalah keluk permintaan pasaran. Okey, boleh faham ke tak boleh faham? Boleh faham Setakat ni boleh faham okey. Baik. Clear Alright, good. So sekarang ni kita lihat keluk permintaan pasaran. Dia ada satu statement kat sini yang kadang-kadang pelajar dia akan keliru sikit, confuse, iaitu keluk permintaan pasaran diperoleh dengan menjumlahkan kesemua keluk permintaan individu secara mendatar dalam pasaran. This is orang akan tanya, cikgu, apa maksudnya jumlahkan kesemua keluk permintaan individu secara mendatar dalam pasaran? Jadi sebenarnya adalah yang dikatakan menjumlahkan secara mendatar ialah, kamu tengok pada harga 5 ni contohnya, mendatar ni ikut pada harga, nampak tak? Okey, 5 dan jadinya 5 kat sini. Okey, so mendatar iaitu pada harga RM5, Amin minta 3 unit dan juga ini 6 unit. So yang ini campurkan dengan yang ini. So dapatlah yang ini. Sebab tu dipanggil mendatar. 3 maknanya segala yang bersilang kat situ. Okey, 3 campur dengan 6 akan jadi 9. Itu dikatakan campur secara mendatar. Begitu juga kalau katakan ikut pada harga RM10. Harga RM10, okey, pada harga RM10, okey, yang itu 2, Amin 2, kemudian juga Badrul 4, okey, jadi jumlahnya 6. Jadi dia campur secara mendatar. Amin 2, kemudian Badrul 4. So jadinya 6 kat sini. Jadi itu yang dimaksudkan dengan menjumlahkan kesemua keluk permintaan secara mendatar dalam pasaran. So inilah dia punya explanation dia. Pada tingkat harga RM5, kuantiti diminta oleh Amin ialah 3 kilo dan kuantiti diminta oleh Badrul ialah 6 kilo, maka permintaan pasaran ialah 9 kilo. Ditujukan oleh titik A. Macam tu. So dia explain satu-satu dia. So
Dia kata apabila titik A, B dan C disambungkan maka terbentuklah keluk permintaan pasaran. Okey. Keluk permintaan pasaran DP ni. So keluk ini mencerun ke bawah dari kiri ke kanan menunjukkan harga barang dan kuantiti diminta adalah berhubung secara negatif. Maknanya di sini ditunjukkan kat sini, okey, ditunjukkan bahawa memang sama ada individu ke ataupun pasaran ke, dia punya keluk akan sentiasa mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Menunjukkan hubungannya apa? Hubungannya negatif. Cuma bagi tahu cikgu satu je. Apa perbezaan besar antara keluk permintaan individu dengan keluk permintaan pasaran? Bagi tahu cikgu. Tuliskan dalam grup chat apa beza? Apa beza antara keluk permintaan individu, yang ini contohnya Amin, okey. Kemudian satu lagi Badrul. Kemudian yang ini keluk permintaan pasaran. Apa beza dia? Beza dia pada nama? Bukan. Bukan. Apa beza dia? Cepat. Syamil Ilyasa kata individu untuk diri sendiri. Okey. Pasaran untuk semua. Okey. Baik. Itu secara maksud. Tapi yang cikgu nak, obviously kat situ. Apa beza dia? Kamu tengok kat situ. Apa beza dia keluk tu? Apa beza garisan-garisan tu? Okey. Apa yang pendek sikit? Apa yang pendek sikit? Apa dia? Cuba tengok. Nampak kat situ? Obvious sekali. Apa dia? Alah tu apa tu Afiq? Apa tu Afiq? Kau jangan nak meroyan. Okey. Kampung dia rendah. OKG dia rendah. Okey. Kalau individu dia ikut keluk. Okey. Okey. Kalau try sebat lagi. Amboi, seronoknya menyebat fakta. Kalau pasaran, dia ikut keluk. Kalau pasaran, no. Baik, dia pun ikut keluk juga. Itulah. Pasaran ada koordinat. Koordinat tengkorak kau. Celah mana ada koordinat? Okey. Kau ingat ni apa? Kan ada koordinat. Kau ingat ni apa? Ini apa, geografi ke apa? Pasaran 369. Bukan koordinat guys. Itu buruj. Aku tikam kau satu-satu nanti. Okey. Baik. Alright. Main sebat je korang ya. Okey, baik. Perbezaan dia ni je. Perasan tak? Bukan pasal tulisan pandai. Okey. Tengok Okey, kamu lihat tak di sini? Okey, tengok Amin punya garisan. Okey, kamu tengok Amin punya garisan okey, kejap. Okey, tengok Amin punya garisan ni. Okey. Beza tak dengan garisan ini? Apa beza dia? Apa beza dia? Amin punya garisan tu dengan garisan pasaran. Apa beza dia? Ya, kata lain yang lebih baik. Yang lebih baik. Condong, lain. Tak sesuai kalau condong ni. Lagi mendata. Okey. Terpesong. Ouch. Terpesong. Kau ingat apa? Okey. Baik. Begini. Tersesat. Okey. Baik. Keluk permintaan individu, dia punya keluk adalah cerun dia adalah cerun curam. Ingat tu. Okey, cerun dia, okey, garisan cerun dia adalah cerun curam. Ini curam lah ni. Tetapi kalau dekat apa yang pasaran dia cerun apa?
Cerun dia landai. Cerun dia dipanggil cerun yang landai. Itu beza dia. So kalau individu, cerun dia memang curam. Tapi kalau yang pasaran, cerun dia agak landai. So itu perbezaan cerun curam dan cerun landai, dan itu beza keluk permintaan individu dan keluk permintaan pasaran. Ingat tu. Okay. Jadi kalau kamu boleh berikan poin tentang cerun curam dan juga cerun landai, juga akan diberikan markah. Sifat dia. Apakah sifat keluk permintaan individu, dan apakah perbezaan keluk permintaan individu dengan keluk permintaan pasaran. Keluk permintaan individu cerun curam. Keluk permintaan pasaran cerunnya landai. Begitu. Dan mendata, betul. Okay. So itu berkaitan dengan permintaan pasaran. Okay. Jelas. Okay. Permintaan pasaran maknanya campurkan permintaan bagi semua pengguna yang ada. Baik. Penentu permintaan. Okay. Penentu permintaan sebenarnya merujuk kepada apa tahu? Merujuk kepada apakah yang menentukan permintaan. Okay. Menentukan permintaan ada dua. Iaitu pertama iaitu faktor harga barang itu sendiri. Okey, iaitu harga barang itu sendiri. Penentu permintaan ada dua. Okey, iaitu harga barang itu sendiri, dan satu lagi faktor bukan harga barang itu. Maknanya satu sebab harga barang itu sendiri. Satu lagi iaitu bukan harga barang itu. Macam mana tu? Okey, jom kita lihat. Memang, permintaan ni ditentukan oleh harga barang itu sendiri. Sebagai contoh, kalau kita lihat, kesan perubahan harga faktor. Faktor harga terhadap permintaan. Kita lihat, apabila tingkat harga, bila harga sesuatu barangan menurun. Bila harga menurun, kuantiti diminta. Untuk barangan itu akan bertambah. Dengan andaian faktor-faktor lain adalah tetap. Dan juga sebaliknya. Dan harga faktor barang itu sendiri, maknanya harga barang itu sendiri hanya menyebabkan pergerakan titik di sepanjang keluk permintaan yang sama. Maksudnya di sini, kalau kita lihat di sini, apabila contoh macam ni, apabila harga RM5, permintaan adalah 12 unit. Tetapi apabila harga turun kepada RM3, kuantiti dia menjadi 18. Maknanya dia bergerak daripada 5 ke 3, so 12 ke 18. So dua titik di sini, D0 dengan D1 ni hanya bergerak di atas garisan keluk permintaan ini sahaja. So ini bermaksud apa? Maksudnya di sini permintaan itu berubah. Kenapa daripada 12 kilo kepada 18 kilo? Sebab harga dia berubah daripada RM5 ke RM3. Itu dipanggil faktor penentu permintaan, iaitu penentu permintaan yang pertama iaitu harga barang itu. Ini memang berlaku. Macam biasalah, macam kalau katakan kamu pergi bazar Ramadan. Pergi bazar Ramadan, kamu tengok harga martabak. Harga berubah, kuantiti berubah. Contohnya martabak. Kamu tengok martabak bila dijual dekat pasar, sekeping harga RM5. Kamu tengok bawa duit RM10. Martabak kan? Martabak. Jadi bila kamu bawa RM10, kamu akan minta berapa? 2 je lah. Kan? Kamu akan minta 2. Sebab harga sekeping RM5. So kamu dapat 2. RM5 dapat 2. Katakanlah nak menjelang hari raya, peniaga martabak tu buat sale. Kita nak buat harga less 50% lah. Kita jual berapa? Sekeping martabak RM2.5. RM2.5. Kamu tetap bawa RM10. Jadi bila kamu bawa RM10, kamu tengok, RM2.5. Sekarang kamu beli berapa? Dengan harga RM10 tu. Kamu beli 4. Kamu beli 4.
Sebab apa? Memang kamu dah bawa duit RM10 siap-siap untuk martabak. So, bila mak kamu tanya, kan, kenapa kamu beli 4? Okey, sebab harga dia telah turun kepada RM2.5. Tak pernah lagi mak kamu tanya, kan? Sebelum ini semalam kamu beli, okey, semalam kamu beli 2 murtabak. Okey, betul. Okey, tetapi hari ni kamu beli 4. Mak kamu takkan tanya apa tau. Contoh Rafizuddin, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kamu membeli 4 unit ini? Okey, apakah faktor yang menyebabkan kamu menambahkan kuantiti murtabak kepada 4 unit? Semalam 2 unit. Tak, mak kamu takkan cakap macam tu. Takkan pernah tanya apakah faktor ya. Melampau sungguh kan kalau tanya apakah faktor. Okey, macam hidup macam tu. Okey, so macam Afiq lah. Kalau soalan begitu, kamu kena jawab kepada mak kamu. Oh mak, antara faktornya adalah macam tu. Kemudian kamu kena buat huraian. Hal ini disebabkan okey. Cuba korang buat formal dekat rumah, bercakap dengan mak dengan ayah macam tu. Kan? BM sah A kan. Contohnya macam mak kamu balik lambat nak siapkan persediaan berbuka. Kamu pun keluar daripada pintu kan, mak kamu balik. Mak, berikan faktor-faktor mak balik lewat. Kan? Jadi agak-agak je apa jawapan mak kamu okey. Tapi bila cakap kerana semua. Oh ya ke? Okey, kerana semua orang pelik. Okey. Ya. Memang kalau kamu buat macam tu dia akan menimbulkan kenapa kau ni? Kan. Asal kau ni kan. Kenapa kau ni ikut buku teks ni? Macam itulah kan. Kenapa orang ni buku teks? Gitulah kan. Tapi sebenarnya seronok sebenarnya. Cubalah kan. Tapi tak salah apa betul. Tak salah. Tapi weird lah. Betul juga. Takut tahu-tahu pipi merah kan. Okey. Okey. Baik. Kata kat kita kena praktikan untuk pandai. Betul tu. Afiq, cikgu sokong tu. Okey. Kata kat dia kita kena praktikan untuk pandai. Betul. Cikgu sokong tu. Formal sangat pun bagus. Kan? Cakap dengan adik kan. Dek, kan, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kau tak nak pergi sekolah hari ni? Kan. Lepas tu bila adik cakap, alah abang ni, tak nak. Mesti guna ayat jawapan. Mesti guna ayat jawapan. Kan, betul. Adik kamu pun kata, antara faktor yang menyebabkan adik tak nak pergi sekolah ialah kan. Jadi ianya akan memberikan satu mood yang kelakar sebenarnya lah kan. Mood yang kelakar. Baik, bagus sebenarnya tu. Okey. Baik. Karangan full marks. Baik. Okey. Kita lihat. Satu lagi faktor. Faktor bukan harga barang itu. Okey, kita lihat. Perubahan permintaan adalah peralihan keluk permintaan ke kanan atau ke kiri disebabkan oleh perubahan faktor-faktor lain selain dari harga barang itu sendiri. Okey, baik, yang ini memang berbeza sangat. Baik, yang tadi kita sangat straightforward kalau kita lihat dalam faktor penentu permintaan tu iaitu harga barang itu, di mana harga barang itu sendiri menyebabkan pergerakan titik di sepanjang keluk permintaan yang sama dan ini menyebabkan perubahan kepada kuantiti diminta. Ingat dia gunakan istilah apabila tingkat harga suatu barangan menurun, kuantiti diminta untuk barangan itu akan bertambah. Dia kata kuantiti diminta. Tetapi kalau perubahan bukan harga barang itu, dia dipanggil perubahan permintaan. Dia tak main kuantiti diminta, tapi dia main sebut permintaan. Permintaan. Dan ini kerana apa? Kerana beralih keluk permintaan sebab berubahnya faktor-faktor yang lain. Bukan pasal harga barang itu. Banyak
banyak faktor yang lain, banyak sebab lain. Apakah sebab dia? So kita boleh lihat di sini ya. Okey, inilah dia. Bukan. Okey, inilah dia contoh ya. Pada tingkat harga yang sama iaitu P0, okey, kita lihat ni P0, pertambahan keluk permintaan, pertambahan permintaan akan menyebabkan keluk permintaan beralih ke kanan dari D0 ke D1. Sebaliknya, pengurangan permintaan menyebabkan keluk permintaan beralih ke kiri dari D0 ke D1. Itu kamu takkan faham. Cikgu kena terangkan nanti. Okey, tak apa. Ini nombor 1, cikgu tanda nombor 1. Nanti cikgu akan terangkan balik. Okey. Tapi kita nak belajar tentang apakah faktor yang menyebabkan perubahan permintaan itu kerana harga barang lain. Okey, yang pertama di sini, okey, iaitu harga barang lain. Iaitu sebagai contoh, harga barang lain tu ada 2 grup. Iaitu harga barang pengganti dan harga barang penggenap. Apa pula ni cikgu? Okey, baik. Ni dengar betul-betul. Harga barang pengganti. Maknanya barang pengganti bermaksud barang yang menggantikan barang lain. Harga barang pengganti iaitu barang yang menggantikan barang lain itu naik, maka permintaan barang itu naik dan sebaliknya. Contoh, ini kita kena bagi contoh. Kalau cerita contoh baru faham. Apabila harga barang, betul, kita tengok apabila harga barang pengganti iaitu Coca-Cola, harga barang Coca-Cola meningkat, okey, harga Coca-Cola meningkat, permintaan barang pengganti iaitu Pepsi, Pepsi juga meningkat. Sebaliknya, apabila harga barang pengganti iaitu Coca-Cola menurun, permintaan barang pengganti pun menurun. Jadi apa benda ni barang pengganti cikgu? Kita orang tak faham. Okey, baik. Ini tak ada nota, dia tak ada nota tentang barang pengganti, barang penggenap. Okey, cikgu akan buatkan satu kat sini. Okey. Tengok betul-betul Okey, barang pengganti. Maksud barang pengganti ialah barang yang boleh digantikan. Gantikan apa? Digantikan fungsi. Okey. Fungsi, sifat, okey, dengan barang yang lain. Dan kita kata okey, barang yang lain itu okey, itu mempunyai sifat sifat yang sama seperti barang barang asal, dan memberi kepuasan yang sama kepada pengguna. Okey. Contohnya apa? Contohnya iaitu seperti tadi, iaitu Coca-Cola. Okey, Coca-Cola dan Pepsi. Okey, selain daripada itu, boleh. Betul. Betul. Kalau pergi bazar Ramadan, air mangga. Okey, silap. Air mangga dan air jagung pun boleh. Tapi kalau dalam ekonomi, dalam subjek ekonomi, biasanya apa tahu? Biasanya merujuk kepada kopi dan Nescafe. Itu pun ada, kopi dan Nescafe. Okey. Kemudian apa lagi barang pengganti yang boleh digantikan pengganti? Kereta dan motosikal. Okey. Dia sifat yang sama.
Okey, sifat yang sama, kepentingan dia sama. Kadang-kadang ada juga yang dia buat kata, okey, Milo dan teh pun ada juga. Ya, tujuan yang sama juga, betul. Tujuan yang sama. So maknanya dikatakan sebagai barang pengganti ini sebab apa tahu? Apabila kamu tak dapat Coca-Cola, tak ada Coca-Cola lah. Tak apalah, gantikanlah dengan Pepsi. Kadang-kadang kan kamu pergi kedai. Kamu kata, "Cik, nak Nescafe, cik? Nescafe tarik satu." "Oh, Nescafe habis lah." Okey, kalau macam tu buat kopi lah. Dia gantikan. Dia gantikan. Itu dipanggil barang pengganti. Pilihan kedua terbaik. Ya, tetapi pilihan pertama tu dah habis. Okey. Ya, okey. Kereta dan motosikal. Katakan kamu ada dua-dua. Tiba-tiba hujan. Okey, kamu biasa naik motor. Tiba-tiba hujan. Tak apalah, pakai kereta. Kan. So ada pengganti. Yang penting maknanya apa? Tujuan yang sama. Okey. Betul, betul. Tapi kat sini kita tak guna konsep kos lepas tu, kita nak guna sifat barang pengganti lah. Jadi sifat barang pengganti ni, okey, ada satu terms yang selalu mengelirukan pelajar tau. Terms dia apa tau? Okey, terms yang ini. Dia kata apa tau? Okey, apa? Apabila, okey, jap. Okey, harga barang pengganti yang first tu harga barang pengganti naik, permintaan barang itu naik. Dan sebaliknya. Apa benda ni? Siapa yang faham? Siapa yang faham? Okey. Ada tak siapa yang faham? Sama-sama naik. Okey. Dia begini. Cikgu akan mudahkan dia. Begini Baik. Katakanlah kita ada barang, contohnya, okey, kita kata Coca-Cola, okey, dan juga Pepsi. Okey, kita ada Coca-Cola dan juga Pepsi. Okey, Coca-Cola, okey, Coca-Cola kat sini, okey, Pepsi kat sebelah. Okey, Pepsi. Okey, so kita lihat di sini iaitu kita akan compare dari segi harga dan juga kuantiti. Okey, kuantiti diminta, kita panggil quantity demand lah, QD. Okey, QD okey. Baik. So cikgu akan buat begini. Okey, dan begini. Okey. So, okey, harga tak payah. Kan keliru. Okey. Baik. Katakanlah ini memang selalu terjadi dan ini perbandingan yang kita nak tunjukkan. Apabila harga Coca-Cola naik, macam mana nak gerakkan ni? Okey. Bila harga Coca-Cola naik, permintaan. Okey, bagi tahu cikgu, permintaan terhadap Coca-Cola macam mana? Naik ke turun? Ya ke? Bila harga Coca-Cola naik, harga barang mahal, dah tentulah permintaan dia turun kan? Permintaan dia akan turun. Yes. Permintaan dia akan turun. Okey, permintaan dia akan turun. So, oleh sebab itu, okey, bila kita lihat di sini bila harga Coca-Cola naik, permintaan akan turun. Okey, so kalau sifat barang pengganti sebagai kita macam kita sebagai pengguna yang wajar, yang logik, kita akan gantikan Coca-Cola dengan Pepsi, betul? Sebab apa? Sebab pada waktu inilah harga Coca-Cola akan naik. So, harga Pepsi pada waktu itu macam mana? Pada waktu itu harga Pepsi sudah tentulah dia statik. Okey, dia tidak berubah. Still sama. Yes, still sama. Tetapi sudah tentulah harga dia lebih rendah daripada Coke. Sebab Coke telah naik. Betul tak? Jadi sebab itu kita akan beralih ke Pepsi dan permintaan Pepsi akan meningkat. Jadi di sini ya. Jadi inilah dikatakan hubungan dikatakan hubungan apa? Hubungan untuk barang pengganti.
dikatakan barang pengganti tu sifat dia beginilah. Barang pengganti tu sifat dia begini. Okey, iaitu okey, ini dia sifat barang pengganti. Okey. Bila harga barang naik, kuantiti diminta akan turun. So, orang akan beralih kepada barang pengganti. So, permintaan barang pengganti itu akan meningkat. Walaupun harga dia tidak berubah. So di sini yang dikatakan kembali kepada kembali kepada statement tadi dalam ayat tadi. Okey, kamu tengok ayat ni. Ayat ni memang confusing sebab tu cikgu kena mentionkan pada kamu. Okey, jika harga barang pengganti naik. Tengok dia kata mentionkan harga barang pengganti naik. Maka permintaan barang itu naik dan sebaliknya. Nampak tak? Dia punya relation bukan harga dengan harga, tapi harga dengan permintaan. Maksudnya di sini, hubungan itu sebenarnya wujud macam ni tau. Iaitu apabila harga barang pengganti meningkat, ni harga barang pengganti meningkat, okey kat sini, okey, maka okey, permintaan akan meningkat. Permintaan juga akan meningkat bagi barang itu, iaitu di sini. Jadi sebenarnya ceritanya okey, apa yang dikatakan sebagai maklumat tadi berkaitan dengan sama-sama naik kan. Sama-sama naik tu ialah merujuk kepada yang ini sebenarnya. Yang ini. Apabila harga barang pengganti itu naik, maka kuantitinya juga akan, kuantiti permintaan barang itu naik. So sebenarnya inilah dia hubungan dia. So ayat tu dia ambil daripada ayat ini. Daripada keadaan ini. Menggaduh kepala kan? Betul. Betul Afiq. Patut ramai confuse. Memang ramai confuse. Cikgu saya tak faham lah ayat dia. Dia kata kalau harga barang itu meningkat, maka permintaan kuantiti barang pengganti akan meningkat. Maknanya kenapa dia bandingkan harga dengan kuantiti? Nampak tak? Okay. Sebab dia tak nak cerita flow. Dia tak nak cerita flow. Macam cikgu, okay, sebab tu kadang-kadang cikgu tengok benda ni kena cerita berbentuk flow, iaitu kamu kena cerita Coca-Cola, harga dia apa yang berlaku, dia kena cerita macam ni tau. Macam ni, baru naik macam ni. Dia tak boleh cerita sengit macam tu. Bila cerita sengit macam tu, ramai pelajar akan sengit juga. Tak faham cikgu. Okay. Dia kena ikut flow. Bila cerita flow macam ni, baru nampak, oh macam ni. Sebabnya, okay, ramai guru-guru yang sebenarnya dia tak cerita, dia tidak cerita bahagian yang ini. Okay, dia tak cerita bahagian yang ini. Dia nak terus cerita ayat tu. Bila harga barang itu meningkat, maka permintaan bagi barang pengganti juga meningkat. Betul lah tu. Ayat tu betul. Tapi pandangan kita mesti macam tu. Pandangan kita macam tu. Baru kita boleh faham. Kalau setakat tengok graf aja, tengok benda ni kan, kita tak akan faham. Okay. So, boleh faham ke tak boleh faham sekarang ni? Boleh Okay, bagus. Okay. So, itu berkait rapat dengan save as PNG. Yes. Okay, dah save. Bagus. Alright. So, ini yang korang nak tak benda ni? Kalau benda ni kamu nak, nanti kan cikgu akan sharekan dalam ni dalam grup WhatsApp. Okay. Baik, satu lagi jenis barang iaitu barang pengganti. Barang pengganti pula, barang penggenap. Okey. Barang penggenap. Okey. Barang penggenap sebenarnya adalah barang yang digunakan. Okey, bersama-sama.
Okey. Dan barang itu, okey, barang okey, digunakan bersama-sama, barang itu okey, saling memerlukan. Okey, memerlukan okey, antara satu sama lain. Okey, untuk mencapai kepuasan. Contoh, contoh iaitu seperti apa? Seperti okey, seperti kopi dan susu. Kopi dan susu. Teh dan gula. Yes. Teh dan gula. Betul. Printer dengan ink ataupun dia tak panggil printer dah, dia panggil pencetak. Pencetak dan dakwat. Okey. Kemudian kereta dan petrol. Okey. Petrol. Okey. Lagi siapa? Okey. Ni kau dan aku. Ouch. Kau dan aku. Nampak? Belajar ekonomi. Siapa kata boring? Ada barang pengenap je kau. Kau dan aku. Kita menjadi pengenap. Kan? Melampau sungguh. Okay. Baik. Alright. Okay. Auni. Auni dengan cikgu. Kita penggenap. Betul Auni ya? Okay. Baik. Okay, ini dikatakan barang penggenap, iaitu barang itu saling memerlukan dan kena gunakan bersama-sama. Okay, pensel dan kertas, yes. Itu barang penggenap. Okay, dan sifat barang penggenap ni kalau kita lihat balik kepada nota tu, okay, barang penggenap. Okay, barang digunakan secara bersama. Okay, barang digunakan secara bersama dengan barang lain. Okay, apabila harga barang penggenap naik, permintaan barang itu berkurangan. Okey, permintaan barang itu berkurangan dan sebaliknya lah. Dan sebaliknya. Contohnya kereta dan minyak petrol, pen dan dakwat. So, hubungan di antara harga dan permintaan barang penggenap adalah berkadar songsang ataupun negatif. Baik. Kembali kepada nota yang okey, kita punya whiteboard. Okey, kita lihat di sini. Kalau tak faham boleh terus bertanya. Jangan diam-diam tau. Tak faham terus bertanya. Jangan diam-diam. Okey. So kita ambil katakan kopi dan susu. Okey. Kopi kopi di sebelah. Okey, dan juga kita akan lihat kopi dan satu lagi kita akan buat di sini iaitu susu. Okey. Dan sebelah ini kita akan buat harga dan satu lagi kuantiti diminta. Kuantiti diminta ya. So kita akan lihat dia punya gambar rajah dia. Kita akan bahagikan begini. Baik. Kita tengok kopi Baik, katakanlah kopi tu harga dia naik. So katakan harga kopi itu naik. Sekejap. Kita tukar warna. Harga kopi itu naik. Bagaimana dengan permintaan, kuantiti permintaan kopi? Turun, bagus. So kuantiti permintaan bagi kopi akan menurun. Betul. Baik. Bagaimana dengan susu? Bila permintaan kopi berkurang, susu permintaan dia macam mana? Susu permintaan dia akan turun. Walaupun harga susu tak berubah, tetap sama. Jadi macam confused. Kenapa susu ni harga tak berubah tapi kuantiti permintaan dia turun? Kerana apa? Sebab kerana kopi dengan susu perlu dipakai bersama. So kedua-dua ni ini adalah barang
barang penggenap. Jadi bila barang penggenap, dia kena digunakan bersama-sama. Jadi kalau permintaan kepada kopi itu menurun, maka permintaan kepada susu pun menurun. Begitu juga macam kasih yes, bolehlah. Begitu juga pencetak dan dakwat. Macam printer dengan dakwat kan. Bila harga printer naik, okey, harga printer naik, so permintaan kepada printer turun. So bila permintaan kepada printer turun, maka permintaan kepada dakwatnya pun akan turun. Okey. Ini okey. Ini pakai sama-sama. Macam mana dalam kes ini okey, so macam mana dalam kes yang ini? Kes ini siapa boleh elaboratekan macam mana kes ini nak diguna pakai dalam barang penggenap? Siapa boleh relatekan macam mana nak guna barang penggenap tu? Okey. Okey. Mungkin merujuk kepada kebat ni. Tapi mungkin juga boleh merujuk kepada apa? Kejap kita tengok. Okey, mungkin juga boleh merujuk kepada ni kita boleh padam ni dan kita mungkin boleh rujuk kepada apa? Apa nak letak situ? Okey. Okey, okey, di situ Q ini dan juga mungkin price dia adalah apa? Okey. Mungkin pengorbanan kot. Okey kat situ. Okey. Boleh tak? Okey. Okey, so kita boleh lihat di sini dan kita ambil okey. Kita tengok dulu. Okey, kita tengok macam mana Okey. So ini dan juga di sini. Okey. Okey. So, kita boleh relate kan bila yang P ni meningkat, maka Q akan berkurangan ke? Betul. Dia macam tak relate lah kan? Tapi sebenarnya, sebenarnya begini. Kalau kita lihat yang ini sebenarnya, sebab dia hubungan dia adalah hubungan songsang. So hubungan songsang dekat sini. Okey. Dekat sini. Okey. Tapi yang ini kita tak boleh okey, so yang ini kita tak boleh pakai sebenarnya ni yang turun bawah ni sebab dia kita boleh guna pakai yang inilah. Iaitu yang ini. Yang ini kita boleh guna. Yang ini yang itu. Okey. So yang sebelah bawah tu kan? Sebab teori dia masih lagi ni teori masih lagi takkan nak katakan barang pengganti. Kan? Kan takkan barang pengganti kot kan? Dia macam mungkin ada dia punya item tu yang tak betul kan? Okey. Tak pernah terfikir benda ni baru sampai. Tak pernah terfikir. Okey. Tak pernah terfikir. So boleh delete lah untuk ni, maknanya tak layak untuk letakkan sebagai barang penggenap atau barang pengganti ya. Kerana apa yang diceritakan di situ tu adalah kita bukan barang. Kita bukan barang ya. Okey. Yeah. Dapat share. Betul Syimir. Yes. Kalau dapat nanti share lah. Okey. So inilah dikatakan sebagai barang penggenap ya. Barang penggenap kena digunakan bersama-sama. Okey. Jadi itulah merujuk kepada permintaan. So
Bila harga barang pengganti dengan barang penggenap ini, dia memberi kesan kepada permintaan. Jadi, permintaan itu dia akan jadi keluk macam ni tau. Dia akan jadi keluk macam ni. Okey. Contohnya, okey, cikgu ambil keluk ni. Baik. Katakanlah keluk ini adalah kita katakan sebagai keluk Coca-Cola tadi. Bukan kan. Keluk kepada Pepsi. Okey. Okey, keluk kepada Pepsi. Baik. Pepsi, kan cikgu cakap tadi, harga tak berubah. Okey, harga tak berubah. Dia statik kat sini. Tapi, kenapa permintaan telah beralih? Okey, permintaan telah beralih ke kiri dan ke kanan. Iaitu, sekejap ke kiri. Daripada Q0 ke Q2. Sebelah kiri ni. Okey. Dan juga, dia boleh juga beralih ke kanan. Okey. Ke kanan iaitu D1. Okey. Jadi dia akan kuantiti dia Q0 ke Q1 atau ke Q2. So kenapa dia boleh beralih ke kiri ke kanan? Kerana kerana sama ada harga barang lain ataupun harga barang penggenap. Katakanlah kamu cikgu adalah pengeluar Coca-Cola. Kamu pula pengeluar Pepsi. Katakanlah. Okey. Cikgu pengeluar Coca-Cola, kamu pengeluar Pepsi. Katakan tiba-tiba cikgu kata, okey, kita akan naikkan. Betul Afiq. Katakan cikgu kata apa tau? Okey, kita akan naikkan harga Coca-Cola ini. Bila naik harga Coca-Cola, okey, permintaan terhadap Coca-Cola pada cikgu ni akan menurun. Kemudian kamu pula, yang kamu tak berubah apa-apa, harga kamu tak berubah tau. Okey, still dekat P0. Harga kamu masih tak berubah dekat P0. Tiba-tiba kamu tengok, apa sah permintaan Pepsi ni tiba-tiba bertambah ni? Permintaan Pepsi kamu pula tiba-tiba bertambah. Apa hal pula ni? Rupanya bila kamu cek, lah Coca-Cola harga mahal. Coca-Cola punya yang kat cikgu, harga dia telah meningkat. Nampak tak? Jadi, itu disebabkan apa? Barang pengganti. Jadi, dia akan beralih. Sama ada ke kanan atau ke kiri. So, barang pengganti pun akan memberikan efek macam ni. Barang penggenap pun akan efek macam ni. Nampak tak? So, bermakna beza tak antara permintaan, kalau kita lihat keluk permintaan ini dengan keluk permintaan yang ini. Serta keluk permintaan yang ini. Beza kan? Yang ini sebelah kiri tadi cikgu cakap apa? Itu keluk permintaan individu. Yang ini, yang sebelah kanan, keluk permintaan pasaran. Yang ini, ini dia penentu permintaan. Dia beralih dalam satu garisan sahaja. Dalam satu garisan. Yang ini, dia beralih. Garisan-garisan itu beralih ke kanan dan ke kiri. Tak susah pun. Yang ini berubah sebab apa? Yang ini berubah sebab harga barang itu sahaja. Tapi dia beralih yang ini ke kiri dan ke kanan sebab apa? Sebab harga barang lain. Sama ada harga barang pengganti ataupun harga barang penggenap. Tetapi adakah itu sahaja cikgu? Ada lagi. Ada lagi sebab-sebab lain. Ada lagi faktor-faktor lain. Ada lagi faktor penentu permintaan yang lain. Kita dah belajar. Yang pertama, kenapa keluk berubah ke kiri dan ke kanan? Kerana harga barang pengganti atau barang penggenap. Yang kedua, cita rasa. Cita rasa. Cita rasa individu ini dipengaruhi oleh iklan dan fashion. So, ini akan meningkatkan permintaan. Itu memang betul. Apa beza kalau ke kiri dan ke kanan? Senang je. Afiq tanya tu, cikgu bagi tahulah. Kalau ke kanan je, Fik. Kalau ke kanan, harga tetap sama tau. Kamu perhatikan harga ke kanan, keluk ke kanan harga tetap maintain kat sama. Harga maintain, tapi kuantiti berubah. Kalau ke kanan, kuantiti dia akan bertambah. Kalau dia ke kiri, maknanya apa? Kuantiti dia akan berkurang. Itu beza dia. Itu beza dia.
harga tak berubah. Tapi keluk tu bila beralih, kalau bertambah ke kanan, dia akan bertambah. Kuantiti bertambah. Tapi kalau keluk tu beralih ke kiri, maka kuantiti akan berkurang. Okey, boleh faham Afiq? Nampak tak? Cikgu harap dengan kelas ini korang boleh faham betul-betul lah. Sebab sebenarnya okey, benda ni mudah untuk dipelajari sebenarnya. Cuma kena explain betul-betul. Kena explain betul-betul kan. Okey, baik. Cita rasa. Contohnya apa? Okey. Cita rasa ni dipengaruhi oleh iklan dan fashion, ini meningkatkan permintaan. Okey. Baik. Suatu ketika dahulu, okey, suatu ketika dahulu kita tak perlu kita kata fashion lah fashion. Suatu ketika dahulu, okey, baju Melayu permintaan dia sangat tinggi. Okey, permintaan sangat tinggi terutama sekali pada musim perayaan. Tetapi menjelang tahun 2010, 2011, 12 sudah mula penggunaan kurta. Okey, kurta telah menggantikan baju Melayu untuk dipakai semasa hari raya. Betul? Jadi banyak pula iklan-iklan di TV, di kedai-kedai jekyll di tepi jalan raya semua, pakai baju kurta. Jadi semakin lama semakin bertambah permintaan terhadap kurta. Maka permintaan semakin ramai orang berubah fashion kepada kurta dan mengurangkan permintaan terhadap fashion baju Melayu. So itu kenapa berubah itu? Cita rasa. Cita rasa anda tak boleh kawal. Cita rasa anda tak boleh kawal. So it depends. Jadi ia bergantung kepada iklan dan fashion. So ini akan meningkatkan permintaan. So kalau perubahan mengikut fashion ini ataupun perubahan mengikut cita rasa ini, keluk akan akan berubah macam ni juga. Kalau sebab fashion, sebab harga maintain. Kalau katakan orang yang meniaga baju Melayu kan, dia kata baju Melayu harga sama daripada dulu sampai sekarang, satu set tu RM80. Daripada saya dah meniaga sejak tahun 2000 lagi sampai sekarang, tapi kuantiti makin kurang padahal harga sama. Kenapa ya? Fashion ataupun cita rasa. Perubahan cita rasa menyebabkan pengurangan permintaan terhadap fashion. Ya, betul. Cita rasa dia individu, betul. Tetapi cita rasa itu individu, tetapi apabila penggunaan iklan dan juga fashion, perubahan fashion trend, so dia menyebabkan perubahan itu berlaku bukan sekadar individu, menjadi perubahan pasaran. Macam sekarang, okey, kita tanya Auni. Ya, the way dia orang promote. Auni, kamu sekarang pakai tudung, pakai shawl ke pakai tudung bawal? Bawal, cikgu. Bawal. Okey, pernah tak kamu pakai shawl ke? Pernah? Pernah. Tapi lepas tu kamu kembali kepada bawal kan? Okey. Kenapa kamu ada berubah-ubah, sekejap shawl, sekejap bawal? Adakah kerana fashion ataupun trend? Setuju tak kalau cikgu cakap itu adalah satu trend? Tak juga. Oh, tak juga betul lah. Apa bab kata Syimir, awak suara penat sangat ni ni. Memang penat lah, cikgu. Oh ya ke, alasiannya. Tak apa. Kamu pakai phone ke pakai laptop ni? Pakai phone. Pakai phone. Baring. Okey. Baring. Cikgu tahu. Penat. Kejap lagi nak buka, tahan Okey, baik. So, ada satu time di mana semua orang nak pakai shawl. Perempuan semua nak pakai shawl. Tak nak lagi dah. Tak nak pakai bawal. Semua pakai shawl. Okey. Jadi permintaan kepada bawal ni berkurang. Hidup ni susah, kena enjoy. Yes. Jadi orang pun bertukar kepada shawl, jadi permintaan kepada bawal semakin berkurang walaupun harga tudung bawal tu sama.
Jadi ini yang dikatakan akan berubah ke kiri dan ke kanan. Keluk akan permintaan akan berubah dari kiri sampai ke kanan. Ya, betul. Okey. Macam kasut lelaki cikgu. Oh ya ke? Pun boleh juga. Pun boleh juga kasut lelaki. Okey. Saya tak suka kasut. Okey, betul Syamil. Okey, hidup ini memang susah. Okey, nak senang kat mana? Syurga. Jadi habis kalau susah takkan kita nak menyusahkan diri je. Tak payah, kita enjoy je dengan hidup yang susah ni. Okey. Alright. Okey, so kita teruskan. Baik, kita dah lihat okey, faktor pertama harga barang itu. Okey, itu penentu permintaan. Kemudian yang penentu faktor penentu bukan harga barang itu ialah yang pertama dari segi okey, harga barang yang lain, harga barang lain, sama ada barang pengganti atau barang penggenap. Yang kedua, cita rasa, perubahan cita rasa. Yang ketiga, pendapatan. Ini yang ketiga, pendapatan. Pendapatan meningkat, kuasa beli meningkat, permintaan meningkat. Yes. Okey, kalau pendapatan berubah, kuasa beli pun berubah, meningkat, permintaan pun akan meningkat. Contohnya, kita lihat ni pendapatan individu. Bila pendapatan individu meningkat, income naik, maka pendapatan boleh guna pun akan meningkat. So kuasa beli pun akan meningkat. Permintaan terhadap barang juga akan meningkat. Sebagai contoh. Okey, contoh kalau kita lihat orang membeli baju. Okey, orang membeli baju. Okey, kalau kita lihat apabila satu masa harga orang suka pergi dekat Padini. Padini dan Padini harga dia memang standard lah harga dia kan. Jadi Padini mengalami turun naik. Kadang-kadang orang pergi kan. Orang yang pergi beli kan. Dia akan confuse. Kenapa orang sekarang ni tiba-tiba je sale meningkat ni? Dia kena cari sebab. Padahal harga aku tak buat sale pun, Padini tak buat sale pun. Sebagai manager Padini, dia akan kata apa? Kita tak buat sale, tapi kenapa ya? Oh, rupa-rupanya okey, kaki tangan awam dapat bonus. Ataupun yang kedua apa? Oh, ramai yang dah dapat air sinar. Air lestari. Dapat air sinar bantuan daripada kerajaan kan. Suddenly semua orang beli dekat Padini. Walhal Padini belum sale lagi. Harga sama. Tapi kenapa tiba-tiba orang beli ramai ni? Oh, pendapatan mereka meningkat sebab dah ada air sinar, air lestari. Okey, kemudian ada yang dapat naik gaji. Alah, kedai Padini lah. Padini, kedai pakaian, baju yang branded tu. Padini branded tu yang ada dekat Central ICT, banyak lagi tu Padini Jadi okey, sekarang baru tahu kan Padini eksklusif. Yes. So bila pendapatan individu meningkat, permintaan pun meningkat. So kalau pendapatan individu menurun, okey, kuasa beli pun menurun. Jadi permintaan terhadap barang itu pun menurun. So walaupun harga statik, dia boleh bertambah atau berkurang. Kerana apa? Kerana faktor-faktor lain seperti faktor pendapatan. Okey. Baik. Yang seterusnya kita nak lihat musim. Musim best nak cerita. Musim, kalau kita lihat pada musim perayaan atau cuaca panas, musim persekolahan, permintaan terhadap barang tertentu akan meningkat. Betul. Contohnya kalau kita lihat contohnya songkok. Songkok dengan baju Melayu. Selama 11 bulan tak ambil pot pun. Tak ambil pot pun nak beli baju Melayu tu ataupun songkok, tak ambil pot. Masuk je bulan Ramadan, tak ambil pot, mana tak ambil peduli lah, pandai. Tak ambil pot. Tak ambil peduli. Masuk je bulan Ramadan, maknanya nak raya, okey. Tiba-tiba baju Melayu boom. Okey, padahal harga sama je. Kan? Songkok pun sama je harga dia. Tapi tiba-tiba permintaan boom. Sebab apa? Musim perayaan. Yes, easy money for Jekyll. Yes. Itu musim perayaan. Kadang-kadang, ni nak cerita kadang-kadang
pendapatan yang sebulan ni tau. Pendapatan sebulan untuk bulan puasa ni dah sampai raya. Pendapatan sebulan tu boleh cover the whole year tau. Sampai the next puasa. Betul Afiq? Betul. Betul. Pendapatan macam mana tu? Macam tu lah. Kamu tahu tak? Okey. Ini cikgu cerita sendiri, pengalaman cikgu ya. Betul. Satu Malaysia beli kot. Berjuta. Pengalaman cikgu ya. Orang ada, cikgu kenal ada makcik tu, dia memasak. Okey, dia buat jual lauk. Okey, kat bazar Ramadan aja. Kerja dia tu je. Jual lauk, dia semua masak sendiri. Dia ada dapur, satu baris dapur, ada 20 tungku. 20 tungku Sekali masak, kan, dia boleh naik sekali masak 3 lauk. Tungku tu maknanya dapur. Okey, dapur. Ada 20 dapur. 20 dapur. Kemudian dia boleh turun kuali serentak 3. Dan dia naik ini lauk lain, ni lauk lain. Dia buat. Kemudian dia siap yang ini, dia buka pula, okey, another dapur sebelah tu. So dia ada satu baris tu 20 tungku ataupun 20 dapur. Bayangkanlah. Dia buat 20 jenis lauk. Hari-hari habis. Meniaga kat mana? Jerantut Pahang. Meniaga kat Jerantut Pahang. Hari-hari habis. Pendapatan dia, okey, macam 20 tangan lah. Pendapatan dia cukup bila genap 30 hari, okey, dia jual kat meniaga bazar Ramadan. Okey, bazar Ramadan habis dia kan, dia dapat berapa? Antara 60,000 ke 70,000. Ya, 60,000 ke 70,000. Ya. Satu bulan punya kerja, 11 bulan hidup senang. 60,000 pun cukup lah bang. 60,000, kamu punya pendapatan 60,000 setahun, kamu boleh belanja monthly 5,000 lah. Monthly 5,000. Monthly 5,000 sebab dapat sebulan 60,000. Itu untung bersih. Untung bersih. Untung bersih. Untung bersih. Dahsyat. Okey. Betul. Betul, tak ada hutang bank. Macam tu je. Kan, tiap-tiap bulan, okey, dia dapat untung 60,000 tu bulan puasa tu. So dia pakai dia tiap-tiap bulan 3,000, 4,000, 3,000, 4,000. Kadang-kadang nak menjelang apa? Menjelang the next bulan puasa masih ada duit lagi. Buka lagi. Memanglah kena sedap. Okay. So itu musim perayaan ya, di mana kita nak cerita musim perayaan sama. Kalau satu lagi cuaca panas. Bila cuaca panas, permintaan yang tinggi adalah permintaan kepada apa? Kalau cuaca panas. Cuaca panas permintaan tinggi pada aircon, yes. Aircon, aiskrim, air minuman, yes. Walhal harga sama je. Tapi kenapa kadang-kadang dia bertambah, kadang-kadang dia berkurang. Jus soli tu sejarah pandai. Okay. Silap. Okay. So itu, okay, faktor yang keempat iaitu musim. Seterusnya, jangkaan harga masa depan. Okey, faktor seterusnya, jangkaan harga masa depan. Jika harga dijangka meningkat masa depan, permintaan akan meningkat pada masa kini. Sebagai contoh, kalau kita lihat, katakanlah orang nak beli baju raya ataupun baju Melayu. Kemudian dijangkakan, kena beli sekarang. Okey, sebab sekarang tak ada tax. Nanti start bulan 5, okey, ada bertambah cukai. So baju Melayu akan meningkat harga dia. Baju Melayu akan meningkat harga pada 1 Mei nanti. So sekarang ni dah berapa? Sekarang ni dah 23 hari bulan. Kena beli sekarang ni. Sebab harga sekarang tengah murah.
Jadi permintaan, nampak tak dimensionkan kat sini. Permintaan akan meningkat pada masa kini. Permintaan akan meningkat pada masa kini. Sebab apa? Dijangka harga akan meningkat pada masa depan. So ini menyebabkan keluk akan beralih. Keluk akan beralih. So itu yang dikatakan jangkaan harga masa depan. So permintaan akan meningkat, so harga keluk akan beralih. Macam emas lah, betul. Macam emas lah. Emas dijangka jangkaan pada masa hadapan akan meningkat. Sebab itu orang borong, beli sekarang, beli banyak-banyak. Beli banyak-banyak sebab dijangkakan masa depan nanti harga dia akan naik. Begitu juga kalau katakan harga masa depan akan turun. So sekarang orang tak buat pembelian. Contohnya apa? Tiba-tiba keluar iPhone 12. Ataupun iPhone 13. Oh, iPhone 13 akan keluar. So iPhone 12 sekarang ni akan turun harga. Bila? Oh, pada bulan depan harga iPhone 12 ni akan turun harga. Okey, kita tunggulah. So permintaan terhadap iPhone sekarang ini akan berkurang. iPhone 12 tu akan berkurang. So permintaan iPhone 12 akan bertambah pada bulan depan. So dia ada efek dia. Harga turun naik ni dia akan ada efek. So macam clear lah. Yes. Dan kita nak lihat yang terakhir iaitu perubahan ataupun dasar kerajaan. Dasar kerajaan berkait rapat dengan tindakan kerajaan lah. So sebarang tindakan kerajaan, dasar kerajaan berubah melalui cukai pendapatan ke ataupun bantuan keuangan ke akan mempengaruhi permintaan individu terhadap barang dan perkhidmatan. Contohnya, penurunan cukai pendapatan perseorangan dan bantuan rakyat satu Malaysia oleh kerajaan akan meningkatkan pendapatan boleh guna dan seterusnya kuasa beli seseorang individu. Okey. Betul Afiq. Kalau kalau cukai naik, kuasa beli pengguna akan turun. Kalau cukai pendapatan turun, maka kuasa beli akan naik. Dan kalau dulu ada BRIM, iaitu Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Sekarang ni bukan, sekarang dipanggil Air Sinar. Betul. Air Sinar ini akan meningkatkan pendapatan boleh guna. Kuasa beli pengguna tu apa cikgu? Lupa. Kuasa beli pengguna ialah kemampuan pengguna untuk membeli. Contohnya, kalau pendapatan kamu 1,500, kamu tolak, pendapatan kamu 1,500, kamu tolak cukai, EPF, KWSP, semua kan, tinggallah RM500. Itu RM500 tu itulah kuasa beli kamu. RM500 tu kuasa beli kamu. Katakanlah tiba-tiba kerajaan katakan kita nak beri bantuan air sinar. Tambahan air sinar sebulan akan dapat RM1,000. Sekarang ini gaji kamu RM1,500. Tiba-tiba dapat air sinar pula RM1,000. Sekarang dah berapa dah? RM2,500. So RM2,500 kamu belanja yang sama, sekarang ni kamu dah ada kuasa beli kamu. Tadi RM500 je. Sekarang kuasa beli kamu RM1,500. RM1,500. Air sinar, bukan air pandai. Aduh, Shimir, kau ni kan telinga kau. Air sinar. Nampak sangat kau ni puasa teruk sangat ni kan. Nampak sangat kau ni. Aduh, nampak benda semua dah nampak air dah. Nampak air, nampak makanan semua ni. Aduh, kau ni kan. So, itu dasar kerajaan. I24. I24 apa cikgu? I24 tak pernah dengar lagi. I24 kan. Air sinar je lah. So ini dasar kerajaan, iaitu kerajaan beri bantuan sama ada bantuan keuangan, insentif. I itu insentif. I itu insentif. Insentif tu bantuan pandai.
Insentif tu bantuan. Bukan I tu saya ke? Mari sini. Ambil. Okay. Okay. I sinar. Kemudian apa lagi? I lestari. Insentif sebenarnya. Ataupun bantuan. Lain kali baca tajuk-tajuk surat khabar. Baca berita-berita dekat internet semua. Intensif lain. Intensif ni maknanya adalah apa kita kata fokus. Intensif tu fokus. Kelas-kelas intensif maknanya kelas-kelas yang fokus. Itu maksud intens. Okey. Inisiatif. Inisiatif tu maknanya apa? Maknanya adalah tak tahu maksud, tak apa, asalkan tahu apa yang jadi. Okey. Okey. Inisiatif maknanya adalah usaha-usaha lain. Inisiatif ialah usaha-usaha lain. Okey, ya, contoh macam kalau katakan okey, kamu okey, nak pergi sekolah tapi kereta rosak. Kemudian motor tak ada minyak. Okey. Jadi kamu kena cari inisiatif lain. Maknanya cari cara-cara lain. Inisiatif. Cari usaha-usaha lain. Yes, macam-macam lah zaman ni. Nak buat macam mana? Korang yang tinggal, korang yang hidup pada zaman ni, korang kena tahulah. Korang yang hidup pada zaman ini, korang kena tahu. Gila kentang. Okay. Baik, so itulah berkaitan dengan kita belajar hari ini, iaitu berkaitan dengan penentu permintaan. Okay, penentu permintaan. So hari ini kita belajar permintaan pasaran dan penentu permintaan. So next kita akan belajar nanti tentang perubahan kuantiti diminta, perubahan permintaan dan penawaran ya. Berkicap ni. Okay, tak apa, we go slow, kita nak bagi faham. Okay, so ada masalah kepada, okay, ada apa-apa nak ditanyakan oleh Afiq, Auni, Rafizuddin, Samuel? Daripada tadi Samuel senyap aja. Syamir, nak tanya apa? Okay. Cikgu berbuka apa hari ni? Allah hai. Nasi impit dengan rendang ayam. Rendang daging rendang daging. Okay. Nasi impit tu apa? Budak Syamir ni Melayu ke? Ke Nigeria? Tak kot. Ya, rasanya Syamir ni Nigeria lah. Kan? Rasanya nasi tu terimpit. Lagi seorang tambah. Dah. Okay. So untuk form 4 kita akan jumpa pada esok untuk sejarah form 4 esok. Okay. So jangan lupa sejarah esok Okay. Tak serius cikgu. Nasi tu impit. Nasi impit lah. Impit dihimpit. Nasi tu dihimpit. Diimpitkan. Ya, dihimpitkan. Sebab tu jadi nasi impit ketul-ketul tu. Itu dihimpit. Oh. Nasi tu jaga SOP tak jaga. Tak jaga. Dia lagi rapat adalah. Lagi dia peluk-peluknya lagi. Ya kan? Aduh yai. Kan? Lagi tak jaga SOP korang hati-hati kat sekolah pun kena saman tau. Kat sekolah pun boleh kena compound. Hati-hati. Tak pasal-pasal sekarang sekolah kamu kena compound. Ya. Hati-hati. So jaga SOP. Kan? Let's go. Okay guys. Kita jumpa esok. Okay. Take care. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Okay. Okay. Bye Fik. Selamat buka. Okay. Sekolah kena compound. Yes. Betul Rafizuddin. Okay. Selamat buka semua Okay. You're welcome Samuel. Okay. Bye. Air dulu buat sport. Yes. Betul Rafizuddin. Okay. Kita jumpa lagi esok. Bye.